Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua kerana menonton channel Tim Tukang. Hari ini saya nak share berkenaan dengan bagaimana nak buat ataupun nak tebuk lubang tombol secara sempurna. Pertama sekali kita ambil masking tape, kita lekatkan dan kita tandakan tengah-tengah untuk lidah tombol. Lepas kita dah tahu dia punya tengah dia untuk kedudukan tombol tu, tanda pula di bahagian pintu. Jadi macam biasa, gunakan pensel. Kita ikut frame tadi yang kita sudah tanda tu. Jadi untuk tombol ni yang terbaru kita ada saiz 60mm ataupun yang lama sikit 70mm. Jadi kita guna yang terbarulah, senang sikit, 60mm. Jadi kita kena ukur daripada hujung pintu, tapi kita kena masukkan sedikit lah untuk dia masuk ke dalam, dia punya tapak lidah tu masuk ke dalam. Jadi kita dah tanda 60mm. Lepas tu gunakan sesiku untuk kedudukan yang lebih tepat. Maksudnya daripada hujung pintu ke tengah tombol tu, kita nak bagi dia ukuran yang tepat supaya tidak sengit bila nak masuk lidah tombol ataupun tombol itu sendiri. Jadi untuk bahagian tanda dah settle. Untuk alat pula, sebenarnya ada dua alat yang popular lah untuk tebuk lubang pintu, lubang tombol. Jadi setelah saya buat kajian berdasarkan pengalaman, yang ni lah paling sesuai. Dia macam gergaji kan, yang ni paling sesuai lah untuk tebuk lubang sisi pintu. Pertama sekali tebuk seperti biasa, tanda yang kita dah tanda tadi. Kita tebuk pula, jangan tebuk sampai habis. Tebuk biar dia ngam-ngam, macam nak ke pintu sebelah sana. Jangan sampai tertembus lah. Yang bulat besar tu jangan sampai tertembus. Jadi kita tebuk lebih kurang separuh ataupun hampir nak tembus. Lepas tu kita pusing pula pintu tu, kita tebuk pula sebelah luar dia. Ini untuk mengelakkan daripada pintu pecah ataupun lubang tak berapa cantik. Jadi kita kena tebuk dua sudut belakang dan sudut depan. Macam biasa, ikut step tadi juga. Guna lubang yang telah tembus tu. Kita nampak sebab dia lebih panjang daripada bulat yang besar tu. Mata gerudi lebih panjang daripada bulat yang besar. Jadi kita tebuk sampailah kedua-dua lubang ni bertembung dan kita dapat lubang pintu yang sempurna. Ini kena ambil masa sikit lah, jangan sampai terkena dinding sebelah belakang. Jadi untuk pintu ni kita lapik
apa-apa barang dekat bawah, supaya dia ada jarak sedikit dari dinding ke pintu. Okey, kalau boleh masa nak tebuk tu biar lubang tu kita anggarkan dia dah ngam, dia macam smooth je bila mata gerudi kita tu masuk. Okey, kita tengok tak ada apa-apa kesan lubang. Jadi untuk lubang sisi belah depan dan belakang dah settle. Okey, seterusnya kita tanda pula lubang lidah tombol. Okey, ini untuk lidah tombol Jadi lubang okey, jadi tadi dah ada tanda untuk buat sisi lubang tombol tu. Jadi kita gunakan tanda yang tadi. Kita pakai sesiku pun boleh juga, ataupun kita agak-agak lah letak kat tengah. Okey, untuk mata gerudi di bahagian lidah tombol, kita gunakan yang inilah. Ada satu lagi yang jenis macam mata gerudi. Jadi yang tu berdasarkan pengalaman saya, lubang pintu untuk lidah tombol tu biasanya akan pecah. Okey, jadi kita tanda dulu gunakan sesiku tadi. Okey, tengok mata dia nipis saja, tapi dia sangat-sangatlah berkesan, ataupun dia punya tebuk dia sangat sempurna. Okey, jadi untuk masalah nak tebuk ni, kalau boleh kita tebuk terlebih dahulu guna mata gerudi kayu. Okey, nanti tengok cara dia. Kita gunakan hand drill ataupun cordless drill. Okey, kita tebuk tengah-tengah sampai dia tembus dekat belakang. Kena hati-hati, kena pastikan lubang yang kita tebuk tu betul-betul berada di antara tengah-tengah lubang tombol sisi depan dan belakang. Okey, jadi dah settle untuk gerudi lubang. Jadi kita tebuk pula lubang lidah tombol. Okey, jadi bila kita dah tebuk tadi guna mata gerudi, dia akan follow saja. Yang mata gerudi untuk lidah tombol ni akan follow saja lubang yang kita tebuk tadi. Jadi kedudukan drill kena betul jugalah. Pastikan dia berada di kedudukan yang straight. Okay, kita akan perasan bagaimana kita nak pastikan kedudukan yang straight. Kita akan nampak bila kita masukkan lidah tombol, dia akan jadi macam sengit ke atas ataupun ke bawah. Macam kes saya ni, dia sengit ke bawah. Jadi kita kena tebuk sedikit lagi. Kita biarkan drill ni ke atas sedikit, ataupun bagi sama lah kedudukan yang tepat. Okey, tak susah sangat. Okey, dah settle. Okey, jadi dah settle untuk tebuk lubang lidah tombol. Jadi untuk rumah lidah tombol tu, kita tengok dia ada macam perumah kan. Kita kena tanda dan kita akan buat perumah. Untuk apa? Untuk lidah tombol tu dia akan masuk ke dalam sikit, untuk mengelakkan benda tu bergeser dengan frame. Jadi kalau boleh jangan lebih lah, melainkan ada sesetengah kes yang mana pintu
terlalu kecil, mungkin kita tak payah buat perumah dia. Jadi untuk kes saya ni dia betul-betul ngam, jadi kena buat perumah ikut petak yang kita tandakan tadi. Lebih kurang 1 un 2 un macam tu je lah, biar dia punya perumah tu betul-betul rata bersama permukaan pintu tu. Ok, jadi korang layan lah dulu video ni sebab ambil masa juga, jadi aku cuba percepatkan sikit kelajuan video ni supaya kita ambil poin-poin yang penting saja. Ok, untuk tips buat perumah, kalau boleh kita guna pahat ataupun mesin. Mesin tu tak silap saya trimmer ataupun router dia panggil. Okay. Yang tu pun boleh buat juga, jadi kena hati-hati sikit lah. Jadi untuk guna pahat pula, untuk bahagian atas dan bawah boleh guna mana-mana sudut pahat, tapi untuk tepi kalau boleh yang flat tu, yang straight, mata straight tu kalau boleh berada di dalam, bukan di luar. Sebab apa? Untuk mengelakkan bucu pintu tu pecah, sebab dia nipis sangat, memang nipis sangat. Ukuran perumah, hujung perumah dengan bucu pintu tu dia nipis, jadi kena hati-hati, takut pecah. Kalau pecah lagi susah lah, sebab kita nak pasang pintu baru. Ok, faham maksud saya? Jadi kena hati-hatilah. Ok, dah settle buat perumah. Jadi saya cuba masukkan lidah tombol. Ok, ngam, dan masukkan tombol sekali. Kalau boleh dia punya cangkuk, 2 cangkuk di bahagian dalam tu, lidah tombol tu boleh masuk dengan tombol tu. Bila benda tu dah boleh masuk, buatnya kita punya lubang tu dah sempurna. Ok, itu saja guys. Ada apa-apa persoalan boleh komen di bahagian video ni. Jangan lupa guys, like dan subscribe video Tim Tukang ataupun NH Multiple Resources.
Semoga bermanfaat dan boleh menambah ilmu baru dalam bidang pertukangan. Jadi lubang tombol ni bukan saja untuk tombol biasa bulat macam ni sahaja, tapi boleh juga untuk tebuk lubang deep bowl. Okey, jadi boleh juga guna teknik ini. Cumanya di bahagian lidah tombol untuk deep bowl ni dia sedikit besar sikit, besar di bahagian atas dan bawah. Jadi kena pahat ataupun buat lubang yang lebih besar sikit. Itu saja. Sama je teknik dia. Jadi itu saja perkongsian ilmu pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.